Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma taqim din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita sambungkan hidayah kepada Allah dan juga kita mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmatnya, kemudiannya dan pimpinannya hidayah dan petunjuknya kita dapat meneruskan kemaksiatan kita. Dan hari ini insya-Allah kita mula insya-Allah menunjuk daripada hadis ini. Hadis yang pertama, hadis Amal Niat, surat 67. Surat 67. Okey. Selanjutnya petunjuk atau dilalahnya. Petunjuk terkait petunjuk dari hadis ini. Kesimpulan daripada mula kita baca insya-Allah. Pertama, hadis yang pertama ini mengandungi beberapa petunjuk atau dilalah yang perlu kita ambil perhatian dan fokus. Ini bukan sekadar kita tahu hadis ini, tapi kita harus mengambilnya sebagai petunjuk bagi kita, panduan untuk kita. Bahawa yang pertama, bahawa niat adalah dikehendaki untuk suatu amal. Maksudnya ada niat. Qasad di hati. Niat itu bukan sekadar lapar di mulut. Dia qasad di hati. Supaya amal itu berlaku menurut kemahuan dan pilihan hati orang yang melakukannya. Sukarela. Ada kaitan. Qasad ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan pilihan kita, dengan suka kita. Tapi nak boleh kita nak buat secara sukarela. Dan kalau ni tak ditunggu nanti, dia kena usah. Tunggulah nanti tak ikhlas buat. Kakak ni tak boleh. Kalau dengar kata ustaz, nanti kata buatkan ustaz. Datang mengaji, nanti kata kena nak jadi pandai. Tak ikhlas. Dia memang kata Imam Ghazali rahimahullah, umpamanya kalau kita nak melahirkan keikhlasan dalam memberi sedekah, kita kena bagi juga paksa walaupun mampu itu berat. Hinggalah insya-Allah apabila kita tertatih diri kita memberi sesuatu walaupun asalnya berat, tidak ikhlas, hingga akhirnya dia menjadi sesuatu yang ikhlas dengan bimbingan daripada Allah. Dia tak boleh tunggu tiba-tiba bila lah nak sampai sebuah kejadian. Tak ada, dia kena bersabar dulu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang sanggup bersusah payah mengalah atau waktu mendesak diri dia melakukan perkara di jalan Allah SWT, maka Allah akan bertunjuk bagi dia. Kalau dia tunggu aja, bagaimana nanti bulan jatuh riba? Bagaimana nanti bulan jatuh riba? Tak guna, sia-sia saja. Jadi kena usaha. Supaya amal itu berlaku menurut kemahuan dan pilihan hati orang yang melakukannya, dan dia sendiri pula yang bertanggungjawab. Setiap kita ini akan dipertanggungjawabkan di atas setiap apa yang kita buat, dan kita akan menebus balasannya akibat perbuatan sendiri. Kita bertanggungjawab sebab benda itu bukan pilihan kita. Apa yang dipaksa di atas kita, mesti lihat yang dipaksa, Allah tak tanggungjawab kita. Okey? Kita dipaksa dan hatinya tidak rela. Kita dipaksa itu mana mereka paksa yang boleh menyebabkan kerosakan pada diri kita ataupun pada nyawa kita. Kalau paksa sekadar paksa biasa, kita kena kawal sedaya upaya. Paksa tu jangan sekadar semua jadi paksa, semua jadi darurat. Semua jadi darurat. Darurat ni bukan semua jadi darurat. Darurat ni sampai ke peringkat kita boleh menyebabkan berlaku suatu kerosakan pada tubuh badan kita, pada akal kita, pada roh kita. Okey, itu yang bahaya. Yang berlaku pada amal berniaga. Tak sampai ibu dan ayahnya dibunuh, akhirnya dia melafazkan kalimah syirik di mulutnya, tapi hatinya tak main dulu. Hati dia tetap beriman, benar beriman. Dia jual ketua akhirat. Aku telah mengucapkan kalimah syirik. Nabi kata, bagaimana hati kau? Hati aku tetap beriman kepada Allah. Maka tidak akan diambil kira. Jadi perkara yang memang sudah kita ni pun mau orang yang memang jadi malah. Nak semayang malah nak apa, tak boleh ustaz, saya kena paksa. Tapi kalau saya semayang nanti bos saya marah, mungkin senang je.
Saya tak boleh buka aurat Ustaz sebab bos saya macam tu. Bos saya suruh saya macam ni. Memang kita bukan semuanya tak. Tidak pula kata orang tu sungguh-sungguh nak melaksanakan perintah Allah. Tapi setiap kepayahan, kesusahan yang kita hadapi dalam melaksanakan perintah Allah semuanya adalah ibadah. Kita faham. Tapi kita tak nak susah lagi program. Sebab dunia, Masya Allah, susah payah bagi petang siang malam. Tak lelah. Pasal kita nampak habuan dia depan mata kita. Tapi tak kamu, tak boleh start. Susah saja. Allah bukan. Jadi dapatlah susahnya. Dan itu maksudnya, menurut pendapat kebanyakan ulama bahawa ini adalah wajib untuk suatu amal. Mereka tidak berselisih faham tentang wajibnya. Hanya dalam perkara ibadah yang dipertikai tentang adakah ibadah itu berdiri sendiri atau hanya sebagai satu syarat saja. Adakah ada syarat atau berdiri sebagai rukun, itu maksudnya. Okay? Seperti bersuci, wudu. Golongan yang berpendapat bahawa wudu itu ibadah yang tersendiri mengatakan wajib niat untuk mensahkannya. Inilah pendapat Imam Syafi'i, Maliki dan Ahmad. Tetapi mereka yang berpendapat bahawa wudu itu hanya sebagai syarat sah sembahyang, seperti syarat menghilangkan najis untuk menutup aurat atau menutup aurat, mengatakan pula niat itu adalah untuk menyempurnakan sahaja. Demikian menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Kita terangkan, dipisahkan antara satu ibadah yang khusus, yang asas, usul, dengan ibadah yang bagi wasilah. Jadi wudu umpamanya dia bukan satu, bagi pendapat Imam Abu Hanifah, dia bukan satu ibadah yang berdiri sendiri dia. Dia hanyalah wasilah kepada wudu, kepada solat. Diperlukan wudu ni untuk solat, diperlukan wudu ni untuk umpamanya untuk tawaf. Dia bukan satu ibadah yang sendiri-sendiri dia, seperti solat dan tawaf tadi. Jadi kalau pendapat Imam Abu Hanifah dikata niat dalam perkara ibadah wasilah, alat untuk ibadah yang asas, dia hanyalah syarat saja, syarat kesempurnaan. Kalau kita wuduk, kita basuh muka tak niat wuduk pun tak apa. Itu pendapat Abu Hanifah. Tapi syarat kesempurnaan, maksudnya kalau tak niat pun tak sempurna juga. Bukan mana boleh diabaikan begitu saja. Apa pun Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad kata sama je. Sama ada wuduk ataupun solat. Ibadah yang wasilah ataupun ibadah yang usul, semuanya syarat sahnya dengan niat. Bahkan itu jadi wuduk. Kita lebih dekat kepada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Itu jelas. Sebab tidak ada bezanya sebenarnya. Dia tidak lagi tak pernah membezakan antara wuduk dengan solat. Bahkan dikaitkan rapat. Kalau solat dari mana wuduk ada tu. Tidak ada solat atau tidak sah solat orang yang tidak berwuduk. Pegang benda tu, rukun, yang ibadah yang asas. Tetapi lebih khusus ta'in niat itu kepada solat. Kalau wuduk ni kita tak payah saja aku wuduk kerana nak berikan solat. Tak perlu, wuduk je lah. Angkat adas kecil. Niat saja sebagai secara umum. Tapi niat untuk solat kita kena pasti. Solat zuhur berapa rakaat, solat asar berapa rakaat. Kita pasti ada ta'in dalam diri kita. Dalam diri kita yang kita nak buat tu apa dia. Itu je beza. Sebab wuduk ini umum untuk segala-galanya, untuk perkara yang wajib, untuk perkara yang sunat, dia dibenarkan. Maka niatnya umum, tak perlu khususkan. Kalau khususkan nanti ada masalah pandangan. Tapi yang niat khusus untuk solat dia tak dibuat guna tempat lain. Kan rugi, jadi jangan kita pakai yang tu. Kita ambil umum saja. Okey? Jadi kita juga niat untuk ibadah yang usul, dia mesti ada niat. Cuma niat itu seperti saya kata sebut tadi, bukan yang dibacakan lafaz itu. Itulah bunyinya. Kalau kita tengok kita Imam Syafi'i Allah atau imam-imam kemudian dia berpegang Syafi'iyah, mereka menyebut niat ma'al wafil qalb, niat itu kepada hati. Yang kita lafaz ni nak tahu apa benda yang kita niatkan. Kalau kita tak lafaz pun tapi di hati kita itulah jelas apa yang kita lakukan, dia dah juga sah. Kalau kita lafaz di mulut tapi tidak datang di hati, kita lafaz je kat mulut, ini yang banyak berlaku sampai akhirnya nak niat dengan masalah pula. Tapi habisnya sorry tak habis. Kalau fokus pada yang di mulut bukan di hati. Jadi habis dari masalah tasbih dan sebagainya. Baik. Balasan atas amal dari niat tersebut. Maksudnya setiap amalan kita mendapat balasan berdasarkan niat kita. Okey? Berdasarkan niat tersebut. Menurut ketentuan pada qasad orang yang mengerjakannya, apa tujuan dia, qasad dia. Apa gayah dan matlamat dia. Dan dia sendiri yang akan menerima balasannya. Orang yang berniat nak beramal dan dia lah akan menerima balasannya. Orang lain tak akan nampak daripada apa yang dia buat. Baik atau buruk. Wala taziru wazratu wizra ukhra. Tidak ada siapa pun yang akan menanggung dosa orang lain. Tak apalah, aku tanggung dosa kau. Kau buat apa?
Tapi kalau kita tidak baik, apa yang kebaikan kita buat, kita yang dapat, bukan orang yang dapat. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan dapat ganjaran pahala dan balasan baik itu dari apa yang dia sendiri mengusahakan. Melainkan kalau kita disebab, kita menjadi sebab kepada suatu kebaikan atau menjadi sebab kepada suatu kejahatan. Kalau kita menjadi sebab kepada suatu kebaikan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Ini jadi sebab. Orang buat kebaikan dengan sebab kita ajar dia. Kita contohin kita, teladan kita. Jadi kita dapat pahala kita buat dan pahala setiap orang yang melakukan perbuatan baik dengan sebab kita tadi. Sampai hari kiamat. Daun lain ni juga hebat. Dia punya ranking pokok, tak ada batasan. Infinity. Setiap orang buat kebaikan demi kita. Kita ajar suatu perkara yang baik, bermanfaat untuk manusia. Dalam urusan apa sekalipun, benda itu benda yang bukan Allah redha, yang tidak menyebabkan maksiat atau kemungkaran Allah, maka kita dapat ganjaran pahala berterusan ila yaumil qiyamah wala yanqisu min ajri syai'. Dalam hadis tadi tak kurang sikit pun pahala setiap orang itu. Bahkan tambah Allah, bertambah bukan. Itu perkara baik. Jadi kita nak buat ni biar buat dengan baik. Kalau kita cakap dia cakap baik, kita jangan cakap dia tak elok, nanti orang ikut matilah kita. Habislah kita rugi. Kalau buat lawak jenaka ketawa atau bahak orang ikut dia menyanyi, orang ikut beramai nyanyi. Allah Akbar. Ruginya menipu orang, menipu sampai tertipu dalam kita fitnah orang yang fitnah sama. Bahkan kita punya Allah Akbar ruginya. Itu Allah kata surah kita, man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Dan barang siapa buat satu contoh teladan yang buruk, yang jahat, lalu orang mengikutnya, maka dia mendapat dosa dan balasan akibat perbuatan jahatnya itu, dan setiap perbuatan jahat yang diikuti oleh orang lain sampai hari kiamat, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak sedar kita buat benda yang tak elok. Hari ini kita perkenalkan fashion tudung. Wah, yang tak tutup aurat, orang ikut dijual. Tak kenal kita tolong jual orang pakai tudung yang tak tutup aurat. Kita dapat dosa setiap kali orang tu pakai. Orang kita jual barang yang haram, jual pakaian yang tak tutup aurat, setiap kali orang pakai kita dapat. Sebab kita sebab dia. Kalau kita aku niat jual, dia pakai tak pakai, memang dia akan pakai baju tu. Kecuali kita jual gelas, kita jual pinggan mangkuk contohnya. Kita jual pinggan mangkuk, sebab lazimnya orang guna untuk minum, untuk makan. Tapi dia dengan pilihan dia ingin gunakan untuk benda-benda yang haram. Tapi kalau kita tahu hukum jual beli barang yang boleh menyebabkan orang melakukan perkara maksiat haram. Kita tahu orang yang beli ni nak gunakan cawan untuk minum arak, dia tak terima. Itu dalam bab jual beli dan bab fiqh ada juga. Pandangan semua berdasarkan nas dari bukan main pendapat. Pakat. Kita tak boleh buat. Jadi kalau kita jual rokok, apa hukum dia? Siap orang jual rokok, kita dapat saham. Untung jual rokok bukan usaha mana pun. Tanya orang jual rokok, bukan usaha mana untungnya. Tapi kita masa nak keuntungan cepat di dunia, jual rokok. Rupiah. Dan macam-macam lagi lah yang dijual. Kalau perniagaan dan sebagainya. Jadi pastikan kita buat benda yang baik. Kalau tak sempat kita ajar orang ikut. Manusia ni tak belajar benda yang baik. Dia lebih suka ikut. Itu juga yang buruk. Dia tak boleh ajar, dia ikut. Kalau kita ada satu fitrah manusia ni, dia mudah mengikut taklid. Dia mudah mengikut. Anak-anak kita kecil kalau dengar azan, dia suka azan dan azan. Kalau kecil juga dengar lagu, dia boleh jadi lah. Sebab dia sifat taklid tu, sifat untuk meniru, mudah. Macam lagi zaman sekarang. Maka hati-hati dalam buat. Balasan atas amat dari niat tersebut menurut ketentuan pasal orang yang mengerjakannya, dan dia sendiri akan menerima balasannya. Dalam kiat tidak diharuskan bagi seorang menggantikan atau mewakilkan amalan kepada orang lain kerana niat tidak harus digantikan. Kalau dia orang lain dia buat aku nanti besok boleh sembahyang ke? Jangan, tak boleh. Kan ada nama lagi dulu dah tidak amalan. Solat harian dalam solat mati ada boleh buat. Solat puasa boleh. Puasa boleh diganti. Yang paling aulanya waris si mati yang berpuasa untuk si mati. Kalau tidak pun bayar fidyah. Yang aulanya paling baik kita ni anak-anak yang perlu puasa kan. Itu yang paling baik. Kalau tidak dibayarkan fidyah, boleh tak mampu.
Tapi kita selalu ambil yang kedua, pilihan kedua, supaya kedua adalah. Ya, tak apalah, boleh juga dibenarkan oleh syarak. Itu juga kalau haji. Kalau ayah itu telah wajib untuk menunaikan haji, kalau tidak berangkat dan masih cukup sekadar keperluannya, lalu dia meninggal dunia, tak sempat melakukannya, maka boleh. Si anak itu paling aula, anak warisnya yang mengerjakan haji kepada ibu ayah dia atau ayah yang telah meninggal itu, dengan syarat dia telah melakukan haji. Nah, dengan syarat dia telah melakukan mengerjakan haji. Nah, kita sekarang tidak lebih suka bagi kalau orang lain, kenapa? Kalau orang lain buat murah, seribu setengah. Kalau kita pergi buat, mana boleh? Pergi lepas. Katanya kita punya waris mati dengan harta yang tertinggal pada si mati untuk menjadi haji. Nah, kita ayah tinggal duit dekat wadi dekat 15,000, kita pergi cari di situ. Ada nemu lagi tak? Nemu lagi. Itu ada ikhlas dulu kita. Apalah kita nak buat yang baik untuk ayah kita pun, untuk kirimkan itu. Begini lah. Ini yang berlaku untuk ayat ini. Okay? Ini masalah kita. Ya kita buat. Kita waris amalan si waris utama daripada amalan orang lain. Doa anak yang soleh. Doa waris yang soleh lebih baik daripada doa orang lain. Tapi kita lebih suka pas orang lain. Tak. Kalau baca tahlil untuk ayat lain. Saya tak dapat datang tak. Saya dah buatkan. Kalau saya bagi bakat semua saya sponsor. Tolong buat. Saya tak bakat pun saya dah buatkan. Biasa benda tu sekarang. Kalau saya kata saya tak mahu. Mana boleh? Boleh tak ada rezeki? Tak boleh. Maafkan. Tapi rezeki tak memang tak guna. Sebenarnya tak guna. Tak bermanfaat besar sana. Kalau orang kita ikhlas minta uang. Orang Islam, sama Islam. Tapi yang paling utama anak itu sendiri. Waris si mati yang melakukan amalan itu dan dengan otomatik dia dapat ganjaran kepada si mati. Tapi sekarang kita nak tahu lah agama ni jadi ikutkan kepada kita. Macam kita bentuk. Kena faham betul. Kita adalah hadiah solat mati itu hadiah. Kalau puasa boleh, dia boleh dibayar fidyah. Solat tak boleh dibayar. Solat dia lain. Kalau boleh. Okey, nanti kita berdoa nanti bersama solat kita fidyah solat macam mana nanti. Nah. Kemudian dalam pada itu ada juga perkara yang dikecualikan, iaitu seorang boleh mengadakan wakil untuk melakukan dalam perkara pembagian zakat. Itu boleh wakil. Nak sewa zakat, aku turun berkat. Wakil aku, okay? Bak nikah, patutnya wali, wakil berima. Contohnya nak boleh tak? Patutnya wali itulah yang paling afdal ni wali. Tapi wali-wali zaman sekarang ni tak rasa dia wali. Dia tahu dia kuali. Sebab tuan-tuan dulu pernah hebat tuan-tuan, sampai buat sembelih tu. Sebab syarat sempurnaan sembelih tu tidak orang yang apa dia tidak fasik. Orang tak buat dosa. Sebab tu dulu kalau kita nak sembelih ayam cik ustaz. Saya ingat lagi. Pasal apa ayam tak sembelih? Pasal ayam tak sembelih. Ustaz tu lebih adil. Lebih ayam tu ibadah. Itu dari satu mindset dulu. Padahal kita semua patutnya berusaha menjadi hamba yang soleh. Jadi kita patutnya boleh lakukan kerja itu sendiri, tak nak wakil-wakil. Ayah nak sembelih ayam berwakil. Tapi baguslah juga, mana sembelih hati. Sekarang yang sembelih ayam kita siapa? Tahu, siapa sembelih? Allah. Makpit, kadang sembelih yang diubah sembelih makpit. Yang kisah dada tu. Na'udzubillah, pasiklah sifatnya. Kita tak doakan itu, tapi pasti orang tak solat, orang tak tutup aurat. Dia sembelih ayam tu, pasal padu, menyanyi sampai dia sembelih ayam. Kita tahu kata, orang Cina yang sembelih. Saya kalau susah mak, bismillah, saya baca. Saya punya bekerja dah datang. Ayam mau ada. Saya bacalah, bismillah kalau susah. Benda ni biasa berlaku. Kita pun balon menyelamatkan. Realiti hidup kita hari ini begitu. Kita tak peduli. Tidak macam dulu. Tak, kita sekarang ni tak. Kita tak ambil berat langsung buat agama ni. Sedangkan buat makan kita tuan punya pengaruh yang besar dalam membentukkan jiwa kita, rohani kita. Bukan sekadar jasmani, rohani. Sampai kabar al-halal bain wal-haram itu. Saya cerita mana dia bawa kesan dia. Tapi bukan lima supaya kita faham kita buat ni. Bukan main-main, kita semua sungguh. Okay? Biar kita dah uruskan sendiri. Walaupun ada wakil-wakil, tapi biar kita buat sendiri. Bayar zakat, boleh minta orang kutip, orang ambil kita wakilkan. Sekarang ni naik
pakai mesej, pakai SMS dia. Boleh tak? Negara macam tu boleh tak tuan? Tapi kalau kaya lain dia kita uruskan. Sebab ada syarat-syaratnya yang khusus. Tak boleh balik kau dari kita. Nampak yang tak nak bagi imam, tak boleh dua ni. Dia saya pandai batu juga. Saya biar imam lah imam. Tak sepatutnya kita sini. Bukan susah sangat benda tu. Yang mudah saja. Tapi kita tu dah ada mudah. Kita layak lah. Jadi wali. Berpuan ni ngomong itu masalah. Dan tuan, teruskan. Menyembelih korban dan sebagainya. Kemudian kita wakil ke orang uruskan korban sembelihan kita, korban kita. Tapi pastikan orang juga macam mana. Amal yang diperintahkan untuk menunaikannya adalah dikosakkan kepada Allah. Ini matlamat wajibnya. Kosak itu apa? Niat satu kali, tapi matlamat niat itu bagaimana? Artinya anda ikhlaskan kepadanya dan tidak boleh kepada yang lainnya supaya amal itu tetap akan diberi ganjaran. Kita dah jelas. Amalan yang dilakukan kerana Allah saja akan dapat ganjaran dalam waktu ini. Kalau dilakukan sama ada dengan untuk lain, zahirnya nampak ibadah, tapi dibuat dengan lain atau ada fungsi serentak. Kita dah dengar semua lebih. Okay? Maka Allah tak terima. Okay? Nah, kalau berlaku suatu perkongsian niat yang dibenarkan syarak, mesti lihat mana yang lebih besar, mana bukan. Allah benarkan kita berjual beli ketika melakukan haji. Kita haruskan mencari Allah yang lebih anugerah Allah SWT. Kita tak salah bagi kita mencari rezeki itu. Pergi haji, kemudian kita niaga untuk perjuangan kita. Maka dikira niat kita kepada Allah. Dan ibadah niatkan itu pun jadi ibadah kepada kita. Tapi kalau kita pergi haji untuk niaga, memang untuk niaga. Ini orang pergi haji. Oh, kat sana mesti haji kalau untuk niaga untuk. Ada orang pergi haji macam apa tuan? Mata-mata nak pergi dah. Ada tuan-tuan, bisnes besar-besar tuan. Saya dulu kat Mekah, saya tahu apa jadi orang kita. Sanggup datang memodalkan bayaran haji. Okay? Untuk apa? Untuk bercedah. Sebab orang dah ada keuntungan dia. Kalau haji pun buat untuk sok. Kita tengok bayar 300.5 kambing dia kata 300.5 je. Tak mahu cerita banyak tapi manusia dia tak takut pada Allah. Jadi sekarang ni kita nampak tu dah ibadah haji bisnes. Satu bisnes. Satu dia itu ada VIP, VVIP, ada package diamond, perlian, permata. Tapi bisnes. Dia bukan lillahi ta'ala semata-mata. Bahkan bisnes itu lebih. Sehingga bila ada kepentingan-kepentingan orang membayar, ada perkara berkaitan ibadah itu diubah mengikut dikatakan darurat. Sampai ada yang tak kalau mampir di Mina, nak balik cepat. Tak mampir di Mina, bayar bidiah dia. Tak mahu darurat Ustaz, jadi orang putih, orang besar. Dia tak boleh duduk lama-lama, entah nanti habis negara dia berperang. Contohnya, dia kena balik awal. Ini sebab bisnes semua. Sebab bisnes. Contoh nanti kita sampai masanya kita akan cerita berkata itu. Nah, kemudian bahawa asal nombor 2 bahawa asal hukum hijrah dari Mekah ke Madinah diwajibkan kepada permulaan Islam kata setiap orang Islam yang berupaya demi kepentingan agama Islam dan umatnya, iaitu untuk meneruskan langkah-langkah perjuangan dan menghindarkan diri dari ancaman musuhnya. Itu mula-mula saja. Kewajipan berhijrah dari Mekah ke Madinah berpermulaan Islam dulu. Kalau permulaan Islam ketika itu keadaan terancam. Terancam apa yang? Akidahnya. Bukan terancam masa dulu dia. Permulaan Islam tak kisah. 3 tahun mereka dikepung. Mereka makan rumput duri yang dimakan oleh kambing hingga luka mulut mereka. Mereka kencing keluar dalam dia tak ada air. Mereka leluar kepada Allah semua. Tapi mereka khawatir azab itu akan menyebabkan mereka terkorban akidah. Dan itu dikenal sangat selamatkan diri mereka. Kerana akidah itu. Kerana untuk akidah sampai kepada kita hari ini. Bukan untuk mereka semata-mata. Kalau mereka mati dan keadaan itu mereka tahu Allah leluar kepada mereka. Tapi mereka perlu hidup untuk menyatakan akidah kepada Muhammad. Mereka tak heran masalah harga barang naik, harga barang turun dan makan. Mereka tak heran pada kita tuan-tuan itu yang kita menjadi fokus kita. Allah Ustaz, susah masalah, hidup kita betul Ustaz, makan susah, minum susah. Apa yang fokus kita? Akidah kita di mana? Tak pernah tanya, jangan tanya sensitif. Masalah sensitif tak pribadi. Ini masalah ekonomi kita kena naik. Allah Allah. Tak sama langsung kita dengan mereka tu. Sebab tu kita hidup dalam keadaan
tertekan jiwa. Mereka walaupun tekan zahirnya pihak yang mutmain, sentiasa tenang. Allah bagi mereka al-waqar, sakinah, ketenangan, kedamaian. Mereka tetap mendapat perlindungan dari Allah. Ya subhanallah man yansur. Janji Allah, Allah akan tolong orang yang menolong. Orang menolong itu Allah tolong mereka. Itu dia. Mereka jadi khair ummah. Kuntum khair ummatin ukhrijat lin-nas. Mereka adalah sebaik-baik ummah yang pernah wujud dalam sejarah kemanusiaan. Kita datang yang tadi kita kat mana orang. Yang berisau bagi kita apa? Anak kita minta laporan saya payah sana ngaji. Ngaji bukan ngaji Quran, ngaji matematik. Ngaji sains. Kalau soal nak habis sekolah payah Ustaz, bukan kira payah nak sembahyang, tidak risau. Kalau anak mau lapar, bukan pergi kau sembahyang tak sembahyang, weh, lepas sekolah sampai dah, pergi sekolah pahari. Ada kawan tak sembahyang, tak solat, tak cinta Allah, tak duit. Sama bagai kita juga, tak sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi macam mana kita nak duduk syafaat? Macam mana kita nak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW? Kita ada kalau zaman lain tak? Hanya kita tuan-tuan, kita nak muhasabah diri kita. Kewajipan hijrah dapat waktu itu dianggap satu tanggungjawab yang utama dan dia amat penting. Keengganan dari melakukannya dengan ketiadaan sebab yang sah dipandang suatu kesalahan dan dosa besar ya. Malah ada pada mereka yang terus menghukumkan siapa saja yang enggan hijrah dengan alasan yang tidak munasabah, hukum dosa. Bagaimanapun hukum wajib hijrah itu akan dibuat sementara saja. Pada setelah Islam dapat kembali menguasai Mekah, maka hukum itu dihapuskan sebagaimana yang dikatakan Rasul, la hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyyatun wa idza tafistum fanfizu. Wa idza tanfiztum fanfizu. Tidak ada hijrah lagi sesudah kemenangan yang mufath bukan Mekah. Tetapi yang ada tinggal jihad, perjuangan yang tak berhenti. Ushab, jihad nafsi diri kita dan jihad kepada orang lain. Umum, sebut jihad dan umum. Okay, yang ni kita berusaha payah menjaga keimanan tersebut walaupun sudah aman negaranya. Kan di Madinah dah aman dah. Tapi ujian terhadap iman tidak ada. Ada golongan Yahudi, ada golongan munafik. Okay, yang menjadi ujian bagi orang Islam. Tak ada. Itu perlu jihad, kesungguhan, berjuang. Dan yang tinggal kemudian niat ni maksud kita. Kita dah kena aman dan kita pergi buku lapor dekat dengan Allah. Kita kena jaga semua. Dan apabila diperintah kamu keluar, maka keluarlah. Jika berlaku satu perintah untuk keluar daripada tempat tinggal kita dan agama, untuk pertahankan agama, kita keluar. Kalau tak ada, tak payah duduk pertahankan agama di tempat kamu mati. Dan mempertahankan agama itu syahid. Kita panggil syahid insyaAllah. Imam Nawawi berkata dikendaki dengan hadis ini ialah bahawa kebaikan yang terhenti atau terputus dengan hapusnya hukum hijrah dapat dihasilkan dengan jihad dan niat yang baik. Kita akan dapat pahala umpama orang hijrah di kalangan para sahabat dengan kita berjihad memperjuangkan agama Allah bagi kita dan kita berbuat kita dalam masyarakat kita, dan juga dengan niat kita yang baik kita akan dapat pahala. Pahala seperti mana orang berhijrah. Subhanallah. Dan bila diperintah kamu oleh imam atau raja untuk keluar kepada jihad dan kepada melaksanakan amal yang baik, maka hendaklah kamu keluar demikian menurut keterangan beliau. Jadi kita mungkin pada tingkat kenaan ini berdakwah. Berdakwah sesungguh dengan perintah Amir, ketua kita, Mesti Amir Mukminin. Orang yang beriman dan pemimpin keluar beriman, bukan sembarang-barangannya. Bukan siapa-siapa je boleh. Kau tinggal anak bini kau keluar, pergi sana. Kalau ni kena betul-betul atas khalifah, kita tak ada lagi dah, tak ada khalifah tu bumi lagi. Tak ada. Kita masih berusaha dan cara menjalankan perintah Allah. Yang boleh buat keputusan ialah Amir, Amir Mukminin. Dia bertanggungjawab pula, Amir Mukminin. Bila suara itu keluar daripada tanah air kemudian apabila Amir Mukminin bertanggungjawab pada keluarga tersebut. Bukan makan minum saja, sebab kita nak menjaga aurat anak-anak perempuan, keperluan agama dan dunia kita menjawab baik. Dan bila diperintahkan keluar bukan lama-lama begitu saja. Ada syarat-syaratnya. Yang dikeluar dipilih sungguh oleh yang benar-benar boleh menyampaikan dakwah. Bukan orang mana saja yang benar-benar bertahan ujian berjalan dalam perjalanan. Kadang ramai dia keluar minta maaf. Tapi dia tidak ada apa-apa ilmu pun nak sampaikan.
Bukan saya memperlekeh kan, tapi kalau kita nak bagi konsep siapa, siapa yang boleh keluar, dipilih oleh Nabi untuk keluar. Kalau Nabi dah tahu tak keluar, dipilih sahabat-sahabat yang boleh memberi manfaat pada agama, bukan pada diri dia pada agama. Seperti Muaz bin Jabal. Lepas tu Nabi uji dia dulu, nak keluar Nabi uji dulu kat dia. Wahai Muaz, aku hantar kau pada satu kaum yang mereka belum lagi Islam. Jadi apa yang kau lakukan pada mereka? Diuji, dia test dulu, ada oral test. Lulus, okey, Muaz pergi, dibenarkan pergi. Bukan makna putus-putus dia, okey, kamu keluar, mai siapa nak angkat, nak keluar. Tidak, bukan. Jangan tak pelekeh siapa-siapa. Tapi kita cuba perbaiki. Kita tak pelekeh siapa-siapa pun. Kita nak keluar dalam agama, ada tanggungjawab yang perlu kita bawa. Ada ilmu yang nak kita sampaikan. Ada contoh teladan yang betul yang nak kita teladankan kepada mereka. Bukan sekadar kita seronok-seronok. Ikut-ikut ambil fadail, kelebihan kita dan kelebihan diri, tidak. Benda ini mesti suatu perkara yang dirancang. Sebab Allah suka. Bila kita buat satu kerja di jalan dia, kita buat dengan yang betul dan tepat dan terang. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka orang yang berjihad dalam Allah. Dalam Allah tu mereka bekerja dalam sistem yang bagus. Umpama bangunan yang tersusun rapi. Mesti kuat. Mantap, bukan saja-saja pergi. Tidak tuan-tuan, mesti kita jangan sia-siakan urusan dakwah yang menarik. Kita kena bersungguh. Dan kita siap orang bertanggungjawab. Mula bagi kita, bagi kita dan kita pada manusia. Bukan jawab kita. Kita berdosa kalau kita mati dan tidak mengenai Islam berdoa. Yang sepatutnya kita berdosa. Tapi kita juga berdosa kalau kita tak ada apa-apa nak disampaikan, kita pergi buat kerja tanpa keadaan yang betul. Berdosa juga. Ini orang nampak gambar Islam ni suatu benda yang jadi juga. Tak tahu apa-apa tapi nak ajak orang. Contohnya kan. Jadi mana tak merosakkan agama Allah sendiri. Kita perlu berhati-hati. Ini makna awal kata dia. Sesungguhnya tidaklah diragukan lagi bahawa mencegah syahwat dan meninggalkan maksiat adalah jihad. Ini yang paling penting. Yang kita patut kita ni mengawal, mengatur nafsu kita dan juga meninggalkan maksiat, itulah jihad. Dan niat yang baik. Dan apabila diperintahkan kamu oleh imam atau raja untuk keluar kepada jihad dan melaksanakan amal yang baik, maka hendaklah kamu keluar, demikianlah menurut keterangan beliau. Hikmah sesungguhnya tidaklah dilakukan lagi bahawa mencegah syahwat dan meninggalkan maksiat adalah jihad. Berpahala siapa sahaja yang melakukan asal benar niatnya dan bersih kosongnya semata-mata bagi Allah dan kerana perintahnya. Dan jihad yang seperti ini adalah hijrah. Kerana asal pengertian hijrah itu ialah meninggalkan. Maka dengan pengertian ini jelaslah bahawa meninggalkan segala larangan Allah dalam bentuk apapun juga adalah dinamakan hijrah. Sesuai dengan apa yang telah dikatakan Rasul bahawa orang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata, "Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Siapa yang muhajir sebenarnya? Siapa yang orang berhijrah? Orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah daripadanya. Walaupun kita tak berhijrah tempat ke tempat, negara ke negara, tetapi kita dapat pahala muhajir apabila kita sentiasa berusaha untuk meninggalkan larangan Allah. Kita dapat pahala. Ketiga, bahawa ulama usul fiqh menjadikan hadis tersebut sebagai dasar untuk menciptakan satu faedah hukum, satu faedah hukum. Faedah itu al-umur bimaqasidha min al-usul fiqh. Setiap perkara itu bergantung kepada maksud yang berniat dan tujuan itu. Okey, al-umur bimaqasidha. Perkara ini tentu perbincangan ini panjang tentu. Tapi kita ambil asas. Menurut kaedah ini, suatu itu ada kala dihukum haram dan ada pula masanya dihukum halal. Menurut perhitungan hukum perbuatan seorang yang tidak menurut perhitungan qasad atau maksud orang yang melakukannya. Di antara contohnya ialah haram menurut hukum perbuatan seorang yang tidak mau bertegur dengan saudaranya lebih 3 hari. Ini hukum asal. Tak bertegur lebih 3 hari. Man hajara akhahu musliman fawqa 3 layalin faqad kafar. Siapa yang meninggalkan, tidak menegur siapa, saudara seagamanya lebih daripada 3 hari 3 malam, dia kufur. Nauzubillah.
keluarkan soal dosa. Untuk soal dosa, naudzubillah. Tapi jika masuk berbuat demikian macam-macam menurut sebab kemahuan sendiri, maknanya dia sendiri memang dia tak nak terus apa dengan sebab marah dan dendam dan sebagainya. Tetapi jika maksud itu kerana sebab yang dihaluskan syarat, maka tidak haram. Sebenarnya haram tak perlu berbuat. Okey, contohnya apa contohnya kita boleh tak tegur siapa dengan saudara kita yang diundang oleh syarat? Contohnya apa? Kalau kita duduk dengan dia, bercakap dengan dia, kita buat maksiat. Kita remo dengan maksiat dia. Dia ni kita dah bagi nasihat. Dah ingatkan dia dah. Ya? Jadi dia tak mau dengar kita. Jadi kita tak tegur dengan dia sebab apa? Sebab kalau kita duduk dengan dia, bercakap dengan dia, kita cakap dengan nasihat. Jadi hanya ke itu je. Kalau duduk bersama dia, dia buat nasihat. Kita duduk dengan nasihat dengan dia. Contohnya, maka dihaluskan kita tidak menegur sampai dengan dia. Setelah kita berusaha menyampaikan kebenaran. Contoh. Atau contoh kedua. Kita tak tegur sampai dengan dia sebab mengelakkan kemudaratan. Kalau kita cakap dengan dia, dia akan pukul kita, dia celayan kita. Dia sendiri kata, kalau kau datang rumah aku, aku bunuh kau. Kita nak menyambung silaturahim juga lah contohnya. Pergi juga. Kacik masalah mereka. Itu contoh yang mana bila qasad itu tujuannya bukan tujuan ikut nafsu, tapi tujuan untuk yang benar oleh syarat. Faham Jadi beza. Jadi kita kena nilai niat kita. Kenapa orang kata boleh? Aku nak suka dengan dia benar aku. Tak boleh. Tak boleh aku dah usaha. Kalau buat pergi juga, kita tak apa yang berikut dia. Ataupun aku tak buat dah sebab kalau berdekat dia akan mengaku kepada dia. Aku tak takut dengan dia. Contoh. Kita kena pandang menimbang. Kemudian menimbang. Tetapi jika maksud itu dengan sebab dihaluskan syarat, maka tidak haram. Selanjutnya haramlah pula perbuatan seorang yang memungut barang-barang kehilangan di jalan jika maksudnya untuk terus memilikinya. Juga kita ambil barang, ada barang jatuh, kita ambil tu bukan nak bagi bertuannya, haram. Okey, kalau itu tujuannya. Jika maksudnya untuk terus memilikinya, kalau dia niat ni papatnya kata orang tu. Kan ada dari dulu papatnya siapa dapat dia punya, betul tak? Itu dari kita selalu fikir dulu. Siapa dapat dia punya? Kalau dia jumpa, dia punya dah. Sebab pergi jumpa, padahal tak tahu siapa punya. Itu memang dari kita dulu, jangan pakai dari itu. Okey? Jadi kalau niat macam itu haram. Tetapi jika untuk memelihara sambil berusaha memberitahukan tuan haknya untuk diserahkan kepada tuannya, maka tidak haram. Dia ambil benda itu. Kalau tak ambil, dia tak ambil, orang lain ambil, curi. Atau benda itu akan rosak dan sebagainya. Maka dia ambil dan dijaga supaya nanti dapat kembalikan kepada tuannya. Perbuatan ini sama, mengambil satu hak. Tapi tidak haram dengan tujuan dia nak jadi ambil hak orang. Yang ini tidak untuk mengembalikan hak orang tersebut. Begitulah tujuan. Pengajaran, 3 pengajaran utama daripada hadis. Okay? Saya nak bagi faedah tambahan sikit, tak lama. Faedah tambahan. Untuk kita memahami sebenarnya peranan atau faktor utama yang boleh membawa kita supaya berada niat yang betul adalah hati kita. Kalau hati secara fizikalnya dan secara rohnya perlu dijaga dengan baik-baik. Kalau secara fizikal tak jaga pun dia akan merosakkan semua benda yang lain. Kita tak jaga makanan kita, rosak hati kita, rosaklah benda yang lain. Orang fikirannya, contohnya rosak hati dia, mata dia pun tak nampak, telinga pun tak dengar, badan dia pun sakit, kalau dulu habis rosak badan sebab fizikal hati dia. Orang minum arak banyak, hati jadi keras, jadi batu. Apa jadi dia? Dia punggung, mata dia nampak kuning, apa? Rosak hati dia pada jasad. Kalau berlaku masalah di hati, nampak dia orang. Secara fizikal, secara roh dia juga. Kalau hati kita rosak dengan sebab dosa, dengan sebab kekufuran kita, seperti nikmat atau kufur akidah kita, dengan sebab nifaq, maka akan nampaklah kesan buruknya pada hati. Dua, nampak dia dengan perkara kebaikan. Yang baik pun digunakan untuk tujuan yang baik. Sampai ke situ akhirnya. Okay? Perkara yang baik juga, perkara yang beribadah kepada Allah akan dilakukan untuk tujuan yang tidak baik. Sembahyang pun dengan niat yang tidak betul. Kenapa hati dia? Okay? Dia bersedekah pun dengan niat yang betul. Dia berkahwin pun dengan niat yang betul. Dia berniaga, ibadah, dengan niat yang betul.
tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita menjaga hati ini fizikal dan roh. Kita berdosa kalau kita menjadi tarik sampai rosak hati kita kena di mana dosa. Kita dosa isap rokok sampai rosak hati kita kena rokok. Dosa boleh. Kena jaga. Dan rosak juga hati kita dengan sebab dosa-dosa kita buat dosa banyak. Kita menipu. Kita kufur bernikmat. Hati itu rosak walaupun tak kenal. Dia rosak sebab kada barana ala qulubihim. Ada rana, ada satu kita yang menebal, yang menutup cahaya hidayah Allah ke hati tersebut. Sehingga mereka jadi orang-orang yang teraba-raba dalam kesesatan. Teraba-raba, bukan buka mata, buka hati. Mereka sesat dan teraba-raba dalam kesesatan. Mereka tak jumpa jalan Allah. Ini tanggungjawab kita. Bagaimana betulkan niat kita jaga hati? Fizikalnya dah benar. Tanggungjawab kita. Hari ini kita nampak alhamdulillah ada orang suka mengaji, ada orang suka buat baik, tetapi dia tak jaga kesihatan hati. Makan tak berat, dia tak tidur, akhirnya sakit. Sakit menyebabkan akhirnya dia tak dapat melakukan ibadah dengan kita berusaha merosakkan diri kita. Allah larang kita merosakkan diri kita. Allah larang kita menjadi sebab dengan kedua-duanya kita merosakkan diri kita sendiri. Saya nasihat bagi saya dan tuan, kita kena jaga semua makan minum kita. Kerana halal itu bukan hanya sebatas sembelih, tapi halal itu perkara yang bermanfaat kepada kita. Apa yang membawa kepada kita, dia tetap jadi halal walaupun sedap. Walaupun disembelih. Disembelihlah anjing makan. Mana boleh tak boleh? Tak boleh bagi, tak ada orang makan. Tapi kalau boleh membawa ayam disembelih, tapi ayam tu ayam biasa. Yang sekarang kita makan itu macam ayam semua buat penyakit dan sebagainya. Tak boleh. Kita kena jaga ni. Kenapa kita jadi liar nak agama? Sebab ada hadis kita kena cuba. Okay? Yang kita jadi liar untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah. Kenapa anak-anak kita liar untuk taat kepada Allah? Kenapa anak-anak kita liar untuk taat kepada kita sebagai ibu bapa mereka? Kenapa doa kita sebagai ibu bapa tak didengar oleh Allah? Sampai hari ini. Kenapa musuhnya makan ni? Sebab dia berkaitan dengan untuk makanan tu jadi darah. Di mana lebih proses darah kita mula-mula sekali tapi hati daging, hati limpa. Allah tunjukkan kita tinggal. Tapi kita itu yang kita abaikan. Akhirnya kita tolong Allah Ustaz dan dia susahnya anak saya, Allah hajar tak. Tuan-tuan, kita yang telah melukis dia untuk menjadi apa yang kita makan, apa yang diisikan dalam tubuh dia menjadi darah daging dia. Sehingga doa kita dengan Allah hijab. Jangan doa sebab ibu tuan-tuan tak ada hijab untuk dia dengan Allah. Kenapa dia doa itu? Dulu orang doa anak dia baca. Kita dongeng kan. Tapi nak tunjuk begitu sekali keyakinan manusia. Tapi hari ini ibu doanya tak semua. Jadi salahkan anak-anak kita. Pada kita Allah ibu tuan-tuan. Jadi saya minta lah kalau ibu tolonglah mengayat tolonglah. Jadi banyaklah kitanya semoga apa yang dapat kita kongsikan dalam bab kamu hari ini sedikit banyak walaupun kita ni tidak ada urusan harap kita dapat istiqamah pun tapi dapat ambil manfaat juga. Dapat jadikan di suatu kali yang mengingatkan kita untuk melaksanakan perintah Allah dengan niat dan tujuan yang baik. Semoga kita dapatkan jalan yang terbaik dengan amalan yang selain baik dapat kita lakukan. Semoga Allah Tuhan memberikan kita untuk membersihkan hati kita dan mencatatkan keimanan di hati kita dan beriman suatu amal dikasih oleh hati kita dan menjadi perhiasan oleh hati kita. InsyaAllah. Tetapi yang baik kepada Allah SWT yang silakan Quran kita sendiri. Bila kita berbeda